negara rahmah, rumah sejahtera, dan itu tajuk kita malam ini. Cuma awal-awal ni mungkin ramai antara ibu-ibu kita, ayah-ayah kita yang hadir ke dalam majlis ilmu biasa diperdengarkan oleh para asatizah, para ilmuwan, tuan-tuan guru berkaitan dengan rahmah. Ayat Al-Quran, ada hadis-hadis yang bercerita tentang rahmah. Dan hari ini kita nak cerita tentang negara rahmah. Cuma untuk awal ini mungkin Datuk Imam Besar Masjid Al-Azim boleh ceritakan kepada kita, Datuk. Kadang-kadang kalau kita tanya seorang-seorang dia faham ke tidak apa tu rahmah, kadang-kadang kita pun belum tentu dapat jawab. Jadi mungkin Datuk boleh mulakan bercerita pada kita apa itu rahmah, Datuk. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Yang dimuliakan Polisi Foreign dan yang dikasihi sahabat panel yang berbahagia, Dr. Daniel, dan yang dirahmati Dr. Roslan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita menyebut tentang perkataan rahmah yang diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka perlulah kita memahami bahawa perkataan rahmah ini diambil daripada perkataan rahimah yang disusun daripada 3 huruf ra, ha dan mim. Jadi para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Faris menyebutkan perkataan Ar-Rahimah ini membawa maksud kepada kelembutan hati, kasih sayang ataupun kehalusan. Inilah yang disebutkan oleh ulama seperti mana pandangan yang disebut oleh Ibnu Faris. Dan disebutkan oleh Al-Asfahani, perkataan rahmah membawa maksud belas kasihan yang menuntut kepada kebaikan yang dirahmati. Dan kalau sekiranya perkataan rahmah ini dia disebut, dia boleh dibawa kepada 2 pengertian. Pertama, pandangan Al-Asfahani menyebutkan rahmah ini boleh dibawakan kepada erti raqatul mujarradah, iaitu yang membawa maksud belas kasihan semata-mata. Ataupun maksud yang kedua, dia membawa arti kepada al-ihsan mujarrad duna riqah, yang bermaksud kebaikan semata-mata tanpa belas kasihan. Inilah pandangan Al-Asfahani melalui kata yang telah disebutkan di dalam kitabnya. Dan kalau kita melihat juga pandangan Ibnu Munzir memberikan pandangan dan pengertian perkataan rahmah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini menyebutkan bahawa Ibnu Munzir menyebut di dalam lisan Arab bahawa menyebutkan rahmah sekiranya ia disandarkan kepada anak cucu Adam, maka ia membawa erti riqatul qalbi wa atfi, iaitu kelembutan hati dan belas kasihan. Tetapi sekiranya, kata Ibnu Munzir dalam lisan Arabnya, kalau sekiranya ianya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia membawa pengertian atfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, iaitu belas kasihan, kebaikan dan rezekinya. Ini yang dikupaskan atau disebutkan oleh Ibnu Munzir di dalam lisan Arab. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat perkataan rahmah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, disebut di dalam berbagai bentuk dan keadaan, maka kalau kita melihat contoh
contoh yang disebutkan bahawa rahmah sekiranya ia disandarkan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maksudnya adalah kebaikan semata-mata. Tetapi kalau sekiranya ia disandarkan kepada manusia, maka ia membawa maksud simpati semata-mata. Jadi dua perkataan ataupun maksud yang berbeza yang disebutkan oleh ulama. Dan pandangan yang ketiga yang disebutkan oleh Asfahani menyatakan bahawa kalau sekiranya rahmah ini, perkataan rahmah ini diberikan maksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang kepada maknanya perkataan ini sendiri, kalau sekiranya ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memberi kepada dua makna, iaitu bermaksud in'am, dan yang keduanya ifdal. Apa yang dikatakan in'am iaitu kurniaan dan anugerah. Tapi kalau sekiranya dikatakan bahawa rahmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ifdal, maka ia bermakna iaitu kelebihan. Sekiranya kata Al-Asfahani menyebutkan bahawa kalau rahmat ini datang kepada manusia, datang manusia adalah kepada manusia bermakna riqah, iaitu belas kasihan. Inilah maknanya pandangan yang ketiga yang telah disebutkan oleh Al-Asfahani di dalam pandangan dia melalui kitab ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka kata-kata ini ataupun ayat Quran ini telah ditafsirkan oleh seorang ulama, iaitu Syekh Abu Bakar At-Tahiri. Maka berkata ia, Allah menghiasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhiasan rahmat, di mana baginda berada. Kepribadian dan sifat baginda juga dikira sebagai satu rahmat buat manusia. Maka sesiapa yang mengikuti dan menjejaki ataupun mencontohi akan perbuatan, tingkah laku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti mereka akan mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka inilah pandangan-pandangan ulama dari perkataan rahmah yang disebutkan berpandu daripada ayat Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahu a'lam." Subhanallah, itu dia penjelasan sangat menarik.